Salam sejahtera kepada semua subscriber saya. Okay, saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Bisli. Video ini adalah berkenaan dengan ulang kaji bab 3 yang berkenaan dengan keanjaran permintaan dan penawaran. Okey, jadi untuk bab 3 ini kita mempunyai dua subtopik yang utama, iaitu 3.1 keanjaran permintaan dan 3.2 keanjaran penawaran. Jadi untuk keanjaran permintaan kita ada 3 subtopik kecil di mana dia terdiri daripada keanjaran permintaan harga iaitu ED, okey, diikuti dengan keanjaran permintaan silang EXY dan akhirnya keanjaran permintaan pendapatan EY. Okey, jadi sekarang kita fokus dengan keanjaran permintaan harga dulu, iaitu subtopik kecil yang pertama. Okey, jadi dekat sini pelajar kena tahu apakah takrifan dia, definisi dia, iaitu ukuran darjah tak balas perubahan kuantiti diminta bagi sesuatu barang, kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Okey, so itu takrifan dia. Okey, kemudian ikut dengan hitung dan tafsir. Jadi untuk hitung ini dia kena ada rumus, dan rumusnya kita ada dua kaedah, iaitu melalui kaedah lengkuk yang mempunyai kaedah lengkuk biasa. Inilah rumusnya. Okey, ingat yang belakang itu P0/Q0. Lepas itu diikuti dengan kaedah lengkuk titik tengah. Okey, depan dia masih sama, yang kecurunan dia, yang belakang dia. Kalau titik tengah itu 1/2 kurungan P0 tambah P1 bahagi dengan 1/2 kurungan Q0 tambah Q1. Okey, jadi ingatlah kaedah lengkuk titik tengah ini kita hanya gunakan apabila kita dapati bahawa nilai keanjaran permintaan harga yang kita peroleh itu adalah berlainan walaupun dia adalah ubah dalam jumlah yang sama. Nak selesaikan masalah itu barulah kita pakai kaedah lengkuk titik tengah. Okey, dan kaedah yang seterusnya adalah kaedah titik. Okey, rumusnya depannya masih sama, perubahan Q over perubahan P, kecurunan punya. Okey, tetapi yang kaedah titik belakang dia hanya P over Q sahaja. Okey, so itulah dia. Okey, sambung berkenaan dengan darjah. Jadi darjah dekat sini, okey, darjah keanjaran dia kita ada 5 yang terdiri daripada anjar, tidak anjar, anjar 1, anjar sempurna dan juga tidak anjar sempurna. Okey, pelajar kena ingatlah, okey, kelok dia macam mana. Contoh, kalau anjar itu, sebab ini kelok permintaan kan, memang kita tahu kelok permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, tapi kena buat. Kalau untuk anjar dia adalah bersifat lantai. Okey, dan begitu juga dengan yang seterusnya. Kalau tidak anjar, curam. Okey, kalau anjar 1 dia adalah hyperbola. Lepas tu diikuti dengan anjar sempurna. Anjar sempurna dia adalah selari dengan paksi Q. Okey, dia adalah menegak punya. Dan untuk tidak anjar sempurna dia adalah selari dengan paksi P, dia adalah menegak punya. Okey, so itu berkenaan dengan darjah keanjaran. Okey, sambung penentu. Okey, penentu keanjaran permintaan. Jadi dekat sini kita ada 5 penentu. Misalnya kewujudan barang pengganti, peratus perbelanjaan daripada pendapatan, kepentingan sesuatu barang, kesetiaan terhadap jenama dan kepelbagaian kegunaan sesuatu barang, dan barang tersebut adalah merujuk kepada barang perantaraan. Okey, untuk penentu keanjaran permintaan ini yang pelajar kena tahu, contoh bagi poin ini kewujudan barang pengganti kan. Jadi pelajar kena tahu semakin banyak barang pengganti, semakin anjar permintaan bagi barang tersebut. Okey, kalau sedikit barang pengganti, tidak anjarlah permintaan dia. Okey, begitu juga dengan yang seterusnya. Pelajar kena tentukan sama ada dia keadaan yang macam mana dia akan anjar dan keadaan yang sebaliknya dia adalah tidak anjar. Okey. Okey, diikuti dengan hubungan ke ED, nilai keanjaran permintaan harga, dengan QR dan TE. QR total revenue, jumlah hasil, dan TE ini total expenses, jumlah perbelanjaan. Okey, rumus dia sama, iaitu P dalam Q. Cuma beza dia yang QR ini adalah berkenaan dengan pengeluar, sementara yang TE ini adalah berkenaan dengan pengguna. Jadi nak tentukan hubungan dia dekat sini, pelajar ingat kena sediakan 1 kilo permintaan yang mencurut ke bawah dari kiri ke kanan, dan bawah lagi satu raja sediakan jumlah hasil TR dia. Meningkat maksimum, lepas tu dia turun. Kemudian kena tentukan darjah keanjaran dia. Yang anjar, kalau tarik ke bawah masa itu TR dia macam mana, kalau harga tu dia turun.
Begitu juga dengan keadaan yang tidak anjal. Kena tentukan hubungan dia. Okey, kita dapati bahawa apabila kita kata dia adalah anjal, harga dia turun, jumlah hasil dia akan meningkat. Dan benda itu pun boleh dibuktikan melalui rajah. Okey, seterusnya kita sambung subtopik kecil yang kedua, iaitu keanjalan permintaan silang. Okey, juga sama pelajar kena tahu tarifan dia. Sama 3 ayat itu. Ukuran darjah tidak balas, perubahan kuantiti diminta sesuatu barang, tapi kali ini dia adalah kesan daripada perubahan harga barang lain. Okey. Kemudian pelajar kena tahu hitung dan tafsir. Okey, so hitung itu dia adalah rumus dia lah. Jadi untuk maklumat pelajar, bagi keanjalan permintaan silang, kaedah yang digunakan adalah kaedah lengkap biasa. Darab PY0 QX0. Okey, dapat menunjukkan ada 2 barang yang berlainan. Okey, seterusnya jangan lupa pelajar kena tahu tafsirkan jawapan dia juga ya. Okey, sambung. Hubungan barang berkenaan dengan nilai EXY. Jadi dekat sini kita ada barang pengganti. Bagi barang pengganti ini dia adalah menunjukkan jawapan yang dia dapat itu adalah positif. Okey, diikuti dengan barang penggenap. Kalau barang penggenap, nilai keanjalan yang kita peroleh itu adalah negatif. Dan akhirnya lagi satu adalah barang tiada kaitan, di mana nilai EXY dia akan sama dengan sifar. Okay, so itu saja untuk keanjalan permintaan silang. Sekarang kita akan sambung keanjalan permintaan pendapatan pula. Juga sama pelajar kena tahu takrifan dia. Jadi takrifan dekat sini dia adalah merujuk kepada juga sama 3 ayat itu. Ukuran darjah tidak balas, perubahan kuantiti diminta sesuatu barang, kesan daripada perubahan tingkat pendapatan. Okey, itulah sebab rumus yang diwujudkan. Okey, dia akan jadi EY, simbol Y. Okey, iaitu pendapatan. Sama dengan perubahan Q bahagi perubahan Y. Sebab tadi kesan kita kata kesan daripada tingkat pendapatan kan. Okey, jadi bahagi perubahan Y darab Y0 over Q0. Okey, so ingat juga sama untuk keanjalan permintaan pendapatan, kita hanya pakai kaedah lengkap biasa sahaja. Juga sama kemudian pelajar kena tafsirkan jawapan anda. Sekiranya pendapatan meningkat 1% ataupun menurun 1%, apakah kesan terhadap kuantiti diminta dia? Okey, seterusnya bagi keanjalan pendapatan, kita akan mengkelaskan jenis barang itu berdasarkan nilai EY dia. Okey, kita ada barang mesti di mana barang mesti ini nilai keanjalan dia adalah sama dengan 0. EY sama dengan 0. Okey, diikuti dengan yang kedua, barang normal. Barang normal iaitu barang biasa. Okey, nilai keanjalan dia positif. Tapi ingat, kalau positif itu merujuk dia adalah melebihi 0. Tapi dia adalah kurang ataupun sama dengan 1. Okey, bagi barang mewah pula juga sama, nilai keanjalan dia adalah positif, tetapi masa itu EY dia adalah melebihi 1. Okey, dan akhirnya bagi barang bawahan yang kita fokus adalah inferior, kita akan dapati bahawa EY kita adalah kurang daripada 0, iaitu nilai keanjalan yang diperoleh adalah negatif. Okey, jadi setakat itu saja untuk keanjalan permintaan. Sekarang kita akan sambung pula dengan keanjalan penawaran. Okey, jadi kita akan guna ES. Okey, juga sama kita akan tengok dari segi tarifan dia. Okey, tarifan ada 3 ayat itu. Ukuran darjah tidak balas, perubahan kuantiti ditawar. Untuk kali ini kuantiti ditawar, kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Okey, kemudian kita cuba tengok hitung. So, hitung itu kita ada rumus lah. Jadi, bagi rumus dia, okey, untuk kes ini kita hanya ada kaedah lengkap biasa sahaja dan juga kaedah titik. Sama ini. Lengkap, tapi lengkap itu hanya biasa sahaja. Titik tengah, tak ada wujud dekat sini ya. Yang hanya ada titik. Okey, jadi rumusnya adalah lebih kurang sama. Cuma tepat ini kita jadikan dia ES. ES sama dengan perubahan Q over perubahan P. Ini kecurunan dia. Kalau kaedah lengkap, belakang dia adalah darab P0 over Q0. Kalau bagi kaedah titik, belakang dia darab P over Q sahaja. Okey, so ingat, dua-dua ini depan dia adalah kecurunan dia. Okey, kita sambung. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan darjah keanjalan. Bagi darjah keanjalan ini, kita ada anjal, tidak anjal, anjal 1, anjal sempurna dan juga tidak anjal sempurna. Okey, untuk maklumat anda,
yang ini adalah berkaitan dengan keanjalan penawaran. Jadi kalau kita nak sediakan kelok pun, kelok itu adalah kelok penawaran lah. Di mana kelok dia adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, jadi untuk yang darjah keanjalan dia adalah anjal punya. Okey, ingat kelok penawaran dia akan mula pada paksi P. Kalau tidak anjal, dia akan mula pada paksi Q. Okey, kalau anjal satu, dia akan mula pada asalan. Okey, dan seterusnya bagi anjal sempurna, dia sama seperti yang permintaan punya. Dia adalah mentata. Okey, tetapi cuma kelok itu kita labelkan S. Begitu juga dengan tidak anjal sempurna, di mana kelok dia adalah menegak punya yang selari dengan paksi P. Sama dengan darjah keanjalan bagi keanjalan permintaan harga juga. Cuma kelok kita labelkan S sahaja. Okey, dan akhirnya kita ada penentu keanjalan penawaran ES. Okey, jadi ES ini kita ada faktor masa yang berkaitan dengan input, tempoh masa pengeluaran yang berkaitan dengan output, lepas tu tambahan kos pengeluaran, diikuti dengan mobility faktor pengeluaran, penggantian faktor pengeluaran, dan lagi satu adalah berkenaan dengan bilangan firma. Jadi juga sama, pelajar kena kenal pastikan sama ada dia anjal ke tidak anjal penawaran. Okey, cuba tengok satulah. Tambahan kos pengeluaran. Okey, sekiranya kita kata tambahan kos pengeluaran dia adalah sedikit sahaja, maka kita kata dia adalah anjal penawaran. Okey, dan sebaliknya kalau kita kata tambahan kos pengeluaran yang adalah banyak, adalah tinggi, maka dia akan jadi tidak anjal penawaran. Jadi pelajar kena tahulah huraian dia bagi setiap penentu ini. Okey, dengan demikian selesailah ulang kaji kita. Okey, bagi bab 3 iaitu keanjalan permintaan dan penawaran dengan menggunakan peta minda ini. Okey. Sebagai tanda penghargaan anda terhadap video yang saya hasilkan ini, ingat subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa tekan notification bell ini. Okey, bagi sesiapa yang telah subscribe, sila like dan share juga video saya kepada rakan-rakan yang lain sebagai tanda sokongan anda terhadap saya. Saya Lee Kuek Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye.